kata semasa Khatib sedang membaca ketubah, walaupun dengan menyuruh rakannya supaya berhenti bercakap, maka luputlah pada jemaahnya. Olehnya demikian, adalah kita diam, dengar dan taat. Semoga kita mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin jemaah sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Sempena hari keputraan Duli yang Maha Mulia Sultan Selangor yang ke-76 pada
pada 11 Disember 2021 ini, maka marilah sama-sama kita hadir khutbah yang akan disampaikan yang bertajuk Sultan Adil dan Bijak, Dambaan Rakyat. Hadirin Jumaat yang berbahagia sekalian, Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor merupakan hari sambutan rasmi keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang disambut oleh setiap lapisan rakyat sebagai tanda kesyukuran kewujudan institusi Istana Negeri Selangor sebagai institusi penting yang menjadi tonggak kedaulatan negeri Selangor dan rakyat keseluruhannya. Ketaatan kepada Sultan yang memerintah adalah asas pembinaan dan kelangsungan ketamadunan melalui Islam dan kepelbagaian ras dan agama di rantau ini. Begitulah halnya yang berlaku di negeri Selangor. Pemerintahan Kesultanan Melayu terbukti menjadi asas pembinaan ketamadunan Melayu Islam sejak sekian lama. Institusi raja tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Melayu kerana Sultan maupun rakyat saling memerlukan antara satu sama lain. Konsep dan amalan ini selari dengan negara Malaysia sebagai negara yang berdaulat, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, berteraskan konsep rukun negara yang mempromosikan kesetiaan kepada raja dan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Duli Yang Maha Mulia Sultan merupakan pentadbir dan ketua agama Islam yang menyambung amanah yang dilaksanakan oleh para anbiya alaihi wassalam dan rasul dalam memelihara kesucian agama Islam. Sebagai orang mukmin, kita wajib mentaati sultan, raja atau khalifah yang disebut sebagai ulil amri. Penegasan ini dirangkakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Ketaatan kepada ulil amri dilihat bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan negara, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Penegasan ketaatan kepada sultan, kepada raja dan ulil amri juga dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyeru kepada ketaatan kepada pemimpin yang memantingkan kestabilan, keharmonian dan kemaslahatan rakyatnya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad 'asani." Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaati aku, dan siapa yang menderhakai pemimpin, maka dia telah menderhaka aku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagai pemimpin umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan keadilan dan berlaku adil pada setiap dimensi kehidupan. Jelas, kepimpinan bukan hanya sekadar perjanjian antara pemimpin dengan masyarakat, tapi ia juga merupakan ikatan perjanjian antara pemimpin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang pemimpin adalah mementingkan keadilan dan melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Manakala daripada aspek kepatuhan dan kesetiaan kepada pemimpin, kita dapat melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat patuh, sangat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan mereka menjadi kunci dan asbab jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa alpa dan lalai dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara ciri keunggulan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua masyarakat dan negara, baginda sentiasa menyeru kepada melakukan kebaikan, meluangkan masa, menyelami emosi dan berfungsi rasa, mencari masa dan konsisten mendidik para sahabat tentang ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW berusaha untuk menghayati rakyatnya yang susah, membantu mereka semampu mungkin
dan menyantuni keperluan rakyat. Ini adalah sifat semula jadi ataupun fitrah yang dianugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini direkodkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika mula-mula wahyu diturunkan. Wallahi ma yukhzika Allahu abada innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'lum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Demi Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kamu ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menghubungkan silaturahim, engkau membantu orang yang kesusahan, engkau mengusahakan bagi yang kehilangan, engkau menyantuni orang-orang yang lemah, engkau memuliakan serta membantu mereka dan yang menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin sekalian, sebagai rakyat yang taat setia kepada dunia yang maha mulia Tuan Sultan, kita perlu terima dengan hati yang terbuka setiap apa yang dititahkan oleh Sultan. Ini kerana titah Sultan merupakan kemaslahatan untuk rakyat. Janganlah kita meremehkan penjalanan pemerintahan dan arahan ulil amri. Kita sering mempersoalkan sesuatu perkara yang kita tidak suka kerana tidak selari dengan kehendak kita. Ini dapat dilihat dalam isu pengawalan pergerakan jemaah kepada jemaah masjid dan pengambilan vaksin yang sering mencontohkan kemahan dan fitnah. Akhirnya timbul berbagai andaian dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat berhubung pengambilan vaksin dengan fakta berita yang tidak tepat disebarkan sehingga meresahkan rakyat. Jauhilah perbuatan provokasi dan manipulasi fakta di media-media sosial dengan mempertikaikan penyampaian arahan ulil amri semata-mata untuk kepentingan peribadi dan mempengaruhi orang lain. Ini selaras sebagaimana yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 26 September 2021 telah memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, segala tuduhan yang dilemparkan perlu dihentikan kerana dia tidak membawa kebaikan kepada umat Islam. Justru, marilah kita membina keyakinan untuk mematuhi alat arahan ulil amri, terutama sekali pada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan hidup kita. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i muslim fihi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Mendengar dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada perkara yang disukai ataupun yang tidak disukai, selagi mana dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah wajib dia mendengar dan mentaati. Tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dikasihi Allah, sebagai rakyat negeri Selangor, marilah kita mendukung hasrat dan aspirasi Sultan yang dikasihi untuk membangunkan dan memakmurkan negeri Selangor ibarat serumpun bak serai sesusun bak sirih. Di samping itu, kita impikan keamanan dan kesejahteraan negeri Selangor dari segala musibah, khususnya terhadap penyakit berbahaya COVID-19. Rakyat perlu bersyukur dengan dikurniakan Duli Yang Maha Mulia Sultan yang berwibawa, prihatin, adil dan konsisten memperkasakan amar ma'ruf nahi munkar serta memartabatkan syariat Islam di negeri Selangor berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Justru pada hari Jumaat yang mulia ini, seluruh rakyat merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sepenuh hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj yang ke-76. Semoga Allah memberkati, melanjutkan usia baginda Tuanku dalam menjaga kebajikan rakyat dan keamanan di negeri Selangor. Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini, orang beriman wajib beriman, wajib mentaati sultan, raja atau khalifah yang ditegaskan oleh Al-Quran sebagai ulil amri. Umat Islam adalah taat kepada ulil amri bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan negara agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah sedar bahawa pemimpin yang adil mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat
dan dengan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu orang yang berhak menerima amanah tersebut. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan suruhannya, yakni suruhan Allah, itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa Maha melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان 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 شرف بن إدريس الحاجب ابن المرحوم سلطان صالح بن عبد العزيز الشاه الحاجب. اللهم أجب العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد إسلامه تنبو أبي شاه ابن سلطان شرف بن إدريس الحاجب في أمن وسلام وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجل أمره وأصلح للمضافي والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami syukur kehadirat-Mu yang telah mengurnikan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang untuk terus sejahtera dan maju serta rakyat yang bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, suka mencaci dan suka menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid dan surau, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wa
الشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.